Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar dan juga jamaah Masjid Darul Ma'mur. InsyaAllah saya akan sambung pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin ini. Dan sebelum itu, salam daripada pengerusi Masjid Darul Ma'mur dan sekalian ahli-ahli Tuan Kuasa dan pegawai. Mengharapkan tuan-tuan sentiasa membantu Masjid Darul Ma'mur seberapa yang boleh demi untuk meneruskan segala usaha-usaha dan segala aktiviti-aktiviti keagamaan khususnya dengan yang lebih baik lagi. Bantulah seberapa yang mampu. InsyaAllah Allah Ta'ala tidak akan lupa akan derma dan juga akan bantuan-bantuan tuan-tuan dan puan-puan itu. Jadi pada hari ini saya mulakan daripada muka surat 143. Dan khilaf bagi kaum Brahimiyah, dan mereka itu ada satu taifah kufar daripada Hindi, dan adalah mereka itu segala sahabat Brahma seperti barang yang tersebut di dalam syarah Maqasid. Jadi ada satu kaum namanya Brahimiyah yang berasal daripada orang-orang Hindu atau India. Mengikut oleh mereka itu akan barang yang mengelokkan akan dia oleh akal, tiada mengikut syarak. Jadi bagi kaum ini mengutamakan ataupun mengambil akal itu sebagai satu daripada cara untuk menjalankan hal-hal agama, tetapi maknanya menolak akan syarak. Orang-orang yang mengikut pahaman Brahimiyah ni, maka mengeji oleh mereka itu menyembelih binatang kerana barang yang terbit padanya daripada menyakiti, dan mengeji oleh mereka itu akan sembahyang kerana barang yang sabit padanya menghantarkan muka pada bumi yang ia terlebih mulia daripada segala anggota, dan mengangkatkan punggung dan mengharuskan berzina dan wati maharim. Jadi kaum ini berpendapat ataupun di antara pendapatnya ialah mereka tidak mahu ataupun mengharamkan menyembelih binatang, atau yang kita kenal sekarang sebagai vegetarians, iaitu orang-orang yang hanya makan barang-barang daripada pohon-pohon ataupun daripada tanam-tanaman seperti buah-buahan dan sebagainya. Kedua, mereka tidak setuju sujud sembahyang, kerana dalam sujud sembahyang itu kata mereka merendahkan diri, menghinakan diri, dan juga sampaikan katanya ialah dengan tiada sujud, iaitu punggung di atas dan sebagainya. Ini semuanya pada mereka ada satu perbuatan yang tidak patut, makna sembahyang seperti itu. Dan juga pendapat mereka ialah mereka tidak teragak-ragak untuk melakukan zina dan melakukan wati kepada mahram, iaitu maharim, maknanya seperti anak beranak dan sebagainya. Daripada mereka itu adalah satu perkara
yang tidak salah bagi mereka. Dan berkata mereka itu dengan istilah bangkit Rasul. Jadi mereka juga berpendapat tentang bangkit Rasul. Mereka lah menakal oleh Sanusi daripada mereka itu. Itulah kata pengarang ini, iaitu Imam Sanusi, menakal ataupun menukil daripada pendapat mereka sebagaimana yang dibaca daripada syarah Maqasid. Dan bermula sarih kalam Sa'ad bahawasa Brahmiyah itu berkata mereka itu bahawa bangkit Rasul itu harus jua, tetapi tiada berhajat kepadanya, maka tiada sabit bi'asahnya itu. Jadi mereka walaupun percaya kepada bangkitnya Rasul, tapi pada mereka itu semuanya tidak sabit. Tidak sabit akan dibangkitkan Rasul itu. Itu pendapat Brahmiyah. Dan ibarat Sa'ad di dalam syarah Maqasid, bermula segala mereka yang engkar bagi nubuwah, setengah daripada mereka itu orang yang berkata ia dengan mustahil bi'sah dan tiada terbilang dengan dia. Dan setengah daripada mereka itu orang yang berkata dengan ketiadaan berhajat kepadanya seperti kaum Brahmiyah. Jadi ada pendapat Brahmiyah, itulah maknanya mereka berpendapat seperti demikian itu. Dan setengah daripada yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu melihat akan dia Ta'ala di dalam negeri akhirat, dan iaitu jatuh bagi orang yang mukmin, tiada jatuh bagi kufar dengan ittifaq, dan tiada jatuh bagi segala munafik atau qaul yang atas qaul yang sahih. Jadi atas qaul yang sahih maknanya kita sebagai orang beriman, kita saja, orang yang beriman saja akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bukan di dunia. Di dunia kita punya tubuh semua tubuh dunia. Jadi maknanya tidak layak untuk kita lihat Allah SWT di dunia. Sehingga di akhirat, kerana tubuh kita, jiwa kita, semua anggota kita apabila dibangkitkan kelak adalah anggota-anggota iaitu yang sesuai di akhirat ataupun itulah yang perlu di akhirat, maka orang mukmin saja yang boleh melihat Allah Ta'ala. Jadi orang kufar tak boleh, orang munafik tak boleh, orang tak percayakan Allah, semua tak boleh lah untuk melihat Allah Ta'ala. Itulah makna satu nikmat yang hanya orang Islam saja, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin. Kalau di dunia ni memang nikmat sama saja, barangkali nikmat pada mereka lebih banyak, tapi di akhirat nikmat yang diberikan hanya kepada orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman akan diazab, diseksa, dan mereka tidak akan dapat nikmat sebagaimana nikmat untuk orang-orang yang beriman. Dan adapun di dalam dunia, maka tiada jatuh ia, bahkan jatuh ia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra atas qaul yang rajih. Dalam dunia tak ada orang boleh melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana saya katakan tadi, anggota kita di dunia lain dengan anggota kita di akhirat. Tetapi kata setengah kaul mengatakan Nabi pernah melihat Allah, wallahu a'lam. Ini kita pun tak tahu, tapi maknanya atas kaul yang rajih, mereka percaya Nabi pernah melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj, iaitu Isra Mi'raj. Dan kata qil, melihat ia akan dia dengan mata hatinya, maka hanyalah. Itu kata qil, kalau betul melihat bukan dengan mata kita ni, mata biasa, tapi dengan mata hati saja. Itu kata mereka adalah tidak mustahil Nabi melihat seperti itu. Dan barang siapa mendakwa ia,
Barang siapa yang melihat akan Allah Ta'ala di dalam dunia, padahal di dalam jaga daripada yang lain daripada Nabi kita, maka iaitu sesat lagi menyesatkan manusia. Jadi kalau ada manusia yang mendakwa dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, sebagaimana dia dakwaan Nabi umpamanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat, mengajak kita menjadi sesat kalau kita percaya sebagaimana dia percaya. Jadi tidak mungkin manusia boleh melihat Allah Ta'ala di dunia ini, khususnya orang yang bukan mukmin. Atau orang mukmin pun tak mungkin melihat Allah Ta'ala di dunia, kerana khasnya untuk melihat di dunia itu di akhirat. Sehingga kan ada kata qaul lain mengatakan, kalaulah benar Rasulullah melihat Allah, itu melihat dengan hatinya saja, mata hati. Bukan melihat dengan mata kepala atau mata bulat kita, tapi mata hati. Betapa jatuh dan padahal sesungguhnya ditegahnya daripada akan Nabi Musa kalimullah, tetapi ini hanya sesungguhnya ia di dalam jaga. Artinya manusia kalau mimpi barangkali bolehlah, itu mimpi. Tapi kalau dalam jaga, maknanya mustahil nak melihat Allah Ta'ala. Dan begitu juga Nabi Musa pun tidak dibenarkan untuk melihat Allah SWT dalam jaga. Adapun di dalam tidur, yakni di dalam mimpi, maka sungguhnya jatuh ia. Jadi kalau dalam tidur tidak mengapa, kerana kita mimpi. Dan sesungguhnya telah mendakwa oleh setengah ahli sufi akan bahawasanya melihat ia akan Tuhannya di dalam tidurnya, maka dikata orang baginya, betapa engkau lihat akan ia? Maka berkata ia, terbalik mataku di dalam hatiku, maka aku lihat akan orang yang tiada seumpamanya suatu. Jadi ada orang sufi mendakwa dia melihat Allah Ta'ala dalam tidur. Jadi maknanya dia melihat Allah Ta'ala dalam tidur. Bila ditanya macam mana, jadi dia pun menjawab bahawasanya dia melihat Allah Ta'ala bukan manusia. Terbalik daripada manusia. Wallahu alam. Ini dakwaan. Maknanya kalau betul-betul sufi, barangkali dia tidak sufi yang betul, dia tidak akan mendakwa yang dia melihat Tuhan atau mimpi Tuhan. Kalau dia mimpi pun dia tidak akan beritahu kepada orang lain. Inilah maknanya harus hati-hatilah kita bila dengar orang itu kononnya melihat Allah Ta'ala, mimpi Allah Ta'ala. Tak mestinya kita percaya. Maka kita berhati-hati, kerana itu adalah bukan perkara yang boleh dibuktikan. Dan telah menjalan oleh suatu taifah. Taifah itu maknanya suatu kumpulan atau kaum, kepada menegahkan di dalam tidur pula, kerana mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawasanya barang yang dilihat padanya khayal dan misal, yakni dapat dibanding. Jadi ada setengah pendapat daripada satu kumpulan mengatakan tak boleh juga di dunia ini kita melihat Allah Ta'ala, sama ada ketika kita jaga, makna tidak tidur, atau ketika tidur bermimpi. Kerana barang ini adalah satu benda yang sangat-sangat susah untuk dimengertikan. Dan juga adalah apa yang melihat di hari itu mungkin satu khayalan atau satu permisalan saja, bukanlah benar-benar mereka melihat, walaupun dalam mimpi. Itu tadi kita katakan dalam mimpi bolehlah apa kalau kita rasa kita melihat Allah, tapi sebenarnya bukan Allah yang mereka lihat. Itu satu perasaan atau satu khayalan atau satu keadaan yang mempengaruhi dirinya, sehingga seolah-olah dalam mimpi dia melihat Allah Ta'ala. Jadi pendapat ini maknanya dalam mimpi pun tak boleh. Bermula keduanya mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala untuk dilihat dalam dunia ini.
Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam nazamnya. Nazam tu dalam kata-kata seperti syair atau sajak. Fa khaliqun li abdihi wa ma amil muwaffaqun liman arada an yasil. Artinya, maka menjadikan ia bagi hambanya dan barang yang perbuatan hamba, dan memberi taufik ia bagi orang yang berkehendak ia akan bahawa menyampaikan ia dalam keredaan. Dia sini maknanya dia menerangkan bahawasanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah harus untuk memperlihatkan dirinya itu dalam mimpi kalau di dunia, tapi maknanya harus juga Allah Ta'ala melihatkan dirinya di akhirat kelak. Yani Allah itu tunggal dengan mengadakan hambanya dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hambanya, sama ada perbuatan yang ikhtiariyah dan perbuatan yang idtirariyah, atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan bagi Mu'tazilah berkata ya perbuatan yang ikhtiariyah itu bukan Allah yang menjadikan, tapi perbuatan hamba bagi dirinya. Jadi ringkasnya maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia boleh mempunyai satu keupayaan. Jadi manusia boleh ada dua perbuatan. Perbuatan secara pilihannya atau dipanggil ikhtiariyah, dan perbuatan yang tidak ada pilihannya, iaitu idtirariyah. Jadi kita tahulah perbuatan ikhtiariyah tu macam kita nak jalan, kita jalan kemudian kita nak pusing kanan ke pusing kiri, itu ikhtiariyah. Tapi kalau kita jalan tiba-tiba kita ditiup angin terpergi ke kanan, bukan kehendak kita, itu idtirariyah. Maknanya itu idtirariyah kerana kita terpaksa. Jadi perbuatan terpaksa dipanggil idtirariyah. Jadi manusia ada ikhtiariyah dan ada idtirariyah. Kedua-duanya daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah saja yang apa yang kata orang tu, yang menjadikan kita. Jadi terus dijadikan kita dengan segala apa yang ada pada kita. Sama lah seperti firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini kata hujjah Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang masih kafir, iaitu Nabi Ibrahim berkata, kenapa kamu sembah berhala-berhala sedangkan Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu dan perbuatan kamu. Jadi cipta perbuatan, cipta diri dan cipta perbuatannya. Jadi sama ada ikhtiar atau idtirariyah atau ikhtiariyah, semua daripada Allah Ta'ala. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak begitu. Kalau idtirariyah saja daripada Allah, kerana itu bukan pilihan kita. Tapi yang pilihan kita itu daripada kita sendiri. Itu pendapat Mu'tazilah mengikut akal mereka. Itu kata mereka mana-mana yang mereka suka pilih, itu mereka sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Ini tidak diterima oleh ahli sunnah. Adapun perbuatan yang idtirariyah itu muafakat antara ahli sunnah dan jamaah dan Mu'tazilah, perbuatan Allah sendiri. Jadi memanglah perbuatan idtirariyah terpaksa, bukan kita yang buat. Dia itu tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya kalau kita fikir-fikir semuanya daripada Allah Ta'ala, memang betul lah semuanya. Pasal apa? Katakan idtirariyah tadi, orang kita jalan kemudian kita tersandung jatuh. Jadi tersandung tadi kerana ada batu. Batu siapa yang buat batu? Allah Ta'ala. Tersandung masuk lubang, siapa yang buat lubang? Tentunya Allah Ta'ala juga. Itulah maknanya daripada Allah. Maka telah lalu sebutnya bahawa yang muktamadnya tiada jadi kafir, Mu'tazilah yang beriktikadnya seperti demikian itu tetapi fasik lagi haram. Jadi hukumnya Mu'tazilah percaya yang perbuatan yang ikhtiariyah daripada hamba saja, bukan daripada Allah, hanya perbuatan idtirariyah daripada Allah. Jadi kita hukumkan mereka itu sebagai orang yang fasik, mana orang yang bersalah daripada segi hukum, mungkin berdosa, tapi bukanlah mereka itu terkeluar daripada Islam.
Maka apabila kita ketahui akan sekalian ini, itu perbuatan Allah Ta'ala juga, maka tiada memberi bekas segala sebab yang berada itu seperti api tiada dapat menghanguskan, dan sikin atau pisau tiada dapat memutuskan, dan maknanya dan makanan tidak dapat mengenyangkan, dan air tiada dapat memuaskan dahaga. Jadi kalau kita tahu semuanya perbuatan daripada Allah Ta'ala, jadi kita sebagai orang yang beriman percaya bahawasanya tidak mestinya api boleh membakar, tidak mestinya pisau boleh memotong, tidak sepertinya makan boleh kenyang, tidak sepertinya minum boleh hilang dahaga. Itu semua terpulang pada kekuasa Allah SWT. Inilah i'tikad ahli sunnah wal jamaah dan i'tikad orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Maka telah lalu hukum orang yang beriktikad memberi bekas segala sebab yang beradat dengan zatnya, atau memberi bekas dengan kuat yang dihantarkan padanya itu. Jadi kita tak terimalah orang yang percaya segala-gala benda itu memberi bekas dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita, apa-apa pun nak memberi bekas, ya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah maknanya pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, kerana yang memberi bekas kudrat Allah Ta'ala saja yang boleh memberi bekas pada segala-galanya, dan manusia hanya menerima apa saja yang Allah Ta'ala izinkan. Kalau tidak terjadilah. Apa pun dalam dunia ini mana dengan izin Allah. Api boleh jadi tak membakar dengan izin Allah Ta'ala. Pisau boleh jadi tidak juga menyembelih dengan izin Allah Ta'ala. Dan ini telah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana beliau telah saksikan bagaimana api tidak tidak membakar, dan bagaimana pisau tidak memotong. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi di minggu hadapan di pelajaran yang lain pula. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur, dan janganlah putus-putus untuk membantu masjid pada bila-bila masa. Jika ada kesempatan, berbaktilah dan berwakaflah harta untuk masjid. InsyaAllah Allah SWT akan memberi ganjaran yang sebaik-baiknya, seolah-olah kita membina masjid. Kerana membina masjid bukanlah maksudnya membina satu masjid sepenuh, tapi dalam kita usaha sedikit-sedikit yang mana masjid dapat membantu, dapat menggunakan untuk usaha-usahanya, itu juga satu daripada sebahagian daripada membina masjid. Wallahu a'lam. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.